Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama kami di Borneo TV, Sabah in the Eyes of the World dalam rancangan Sembang Santai Borneo. Saya Hasha dan saya Michelle, dan kami adalah pengacara anda pada malam ini, Sabah in the Eyes of the World. Pada hari ini bersama kami Biro Pengaduan Awam, sesuatu agensi yang orang fikir tidak penting pun tapi sebenarnya sangat kritikal untuk semua orang tahu, which is Encik Fauzi. Apa khabar? Baik, terima kasih jemput saya datang. Encik Fauzi, Ya. kita mau, kami kan sudah kenal Encik Fauzi macam gitu-gitu, tapi orang di luar sana belum kenal lagi Encik Fauzi. Jadi kalau boleh share sikit latar belakang pasal kerjaya dan juga diri Encik Fauzi. Okey, terima kasih. Salam merdeka pada semua. Untuk pengenalan diri saya, nama saya Muhammad Fauzi lah. Muhammad Fauzi bin Jumat. Sekarang ni saya sebagai pengarah Biro Pengaduan Awam Negeri Sabah. Sebelum ni saya di MKN, kerja di sana. Sebelum di MKN saya pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia atau Rela Sabah. Sebelum tu pun ada lagi lah saya di Jabatan Pelajaran. Dan sebelum tu saya juga di Biro Tata Negara yang dikenali sebagai ILIT sekarang. Dan sekarang ni saya di sinilah sebagai pengarah Biro Pengaduan Awam Negeri Sabah, dikenali sebagai BP. Boleh Encik Fauzi mention sikit pasal apa tu sebenarnya Biro Pengaduan Awam? Okey. Pengaduan Awam. Saya cerita serba sedikit pasal Biro Pengaduan Awam ni lah ya. Okey, Biro Pengaduan Awam ini ditubuhkan pada 23 Julai 1971. Oh, Ya. lama sudah. Dia Okey. ditubuhkan di Bilik Gerakan Negara namanya. Ya. Oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, ya, Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Husin. Ya. Jadi tujuan dia ditubuhkan ini adalah untuk mendengar ataupun menerima aduan yang mana berkaitan dengan penyampaian kerajaan. Maknanya di sini kita mendekatkan kerajaan dengan rakyat. Maknanya bukan kerajaan saya buat kerja, rakyat pun buat kerja, itu memerhatikan ataupun merasakan sama ada penyampaian kerajaan pada masa itu ataupun masa sekarang juga sesuai ataupun tidak, bagus ataupun tidak. Macam CCTV lah. Macam CCTV lah. Jadi perhatian macam pemerhati. Dia ada nama dia tu. Kita dulu digelar oleh kita punya Perdana Menteri pada ketika itu sebagai watchdog. 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 Macam cool kan? Macam cool jugalah kan. Jadi ini bukan saja untuk memerhati, ia juga akan memberi ketelusan dan lebih accountability kepada kerajaan lah. Dan juga kita menangani aduan dan masalah rakyat ni dengan lebih sistematik lah. Sebab adanya satu biro yang mengendali aduan itu. Jadi untuk orang di luar sana yang macam pentingkah Biro Pengaduan Awam ni, Encik Fauzi macam apa sama orang? Okey, Biro Pengaduan Awam ini memang sangat-sangat penting bagi saya lah, ya. Sebab selain daripada membaiki ataupun menegur ataupun kita melihat sendiri sistem penyampaian kerajaan, ya, daripada perkhidmatan seperti perkhidmatan pelanggan, kita pergi ke kaunter, hinggalah ke satu-satu benda yang besar seperti projek tak siap, alamat tak siap. Kalau macam di Semenanjung, jalan raya berlubang, ketiadaan air, infrastruktur semuanya kita boleh adu. Ini kan masalah rakyat sebenarnya. Masalah rakyat macam mana kita mau sampaikan kepada kerajaan. Kan? Kadang orang ni main hantam di Facebook, tulis di media sosial. Tapi sebenarnya kita ada satu saluran yang betul-betul saluran yang dicipta ataupun dibuat untuk memang khas untuk mengadu pasal penyampaian kerajaan ni. Iaitu di Biro Pengaduan Awam menggunakan sistem yang kami ada di online, itu SISPA. Sistem Pengaduan Awam. So dia lebih macam profesional guna tu apps Ya. daripada kalau macam Official. platform official. Jadi- Instead of kalau macam social media ni orang main Betul. hantam-hantam begitu. Faham. Contohnya jika individu kan ingin mengadu pasal elektrik selalu mati tempat mereka, kawasan. Diorang boleh buka portal dan adu di sana. Apa yang perlu adalah diorang punya nama, IC dan detail ataupun detail pasal ketiadaan karen itulah elektrik. Baik bila masa dia, kan, apa bukti dia, mungkin ada gambar, mungkin ada tiang elektrik yang terrebah boleh gambar pada masa itu. Kalau sudah orang maksud saya kalau sudah orang
macam adu begitu. Berapa lama ambil masa untuk ambil tindakan daripada pihak kamu mengambil tindakan? Ya, soalan tu bagus tu. Saya hari-hari datang office memang akan buka. Buka tu awal pagi jam 7 saya akan buka. Dan sebab kami ada dia punya jarak masa untuk kita melayani aduan daripada masyarakat. Untuk dia ada satu proses nama dia saring aduan. Penyaringan. Sama ada aduan ini boleh diterima atau saya tolak. Proses penapisan lah ya, gitu. proses penapisan. Contohnya, jika aduan itu macam yang menggunakan bahasa kesat ataupun aduan yang saya kira daripada pertimbangan saya adalah aduan palsu dan seperti surat layang, tidak ada nama dan IC di dalam, tidak ada juga yang boleh kita hubungi, saya akan tolak. Tapi jika aduan itu adalah yang aduan sebenarnya, semua lengkap, saya akan proses dan saring kepada saya punya penyiasat. Saya ada penyiasat. Adakah, pernahkah orang buat macam ataupun rakyat kan sekarang AI ni kan macam is a thing sudah sekarang kan. Adakah orang pernah guna AI lepas tu orang hantar gambar palsu ke apa-apa begitu? Adakah? Boleh kan juga kadang-kadang begitu. Dia belum lagi lah. Belum ada. Tapi janganlah kan. Aduan palsu itu banyak lah. Tapi kamu masih boleh tengok the difference lah macam ini AI ataupun ini real begitu. Boleh. Ada saringan kita, lah. Ada saringan. Kita faham. kadang tu ada satu kalau macam ada AI tools yang paling power tu pun susah kita mau bezakan kan benda tu. Tapi kita akan apalah. Kita akan rujuk pada kawan-kawan yang pakar lah pasal benda. Faham. Jadi saya mau tanya pada Encik Fauzi, kalau orang tu tidak IC lah, lepas tu dia buat aduan tu memang aduan yang real. Jadi macam mana lah tu dia punya proses? Okey, kalau kita tengok dia ni tiada letak IC di dalam, tapi dia ada first nombor telefon. Kita akan call dulu. Tanya individu ni siapa ada nama di situ, kita akan bagi nama. Okey. Lepas tu baru kita tanya dokumen apa yang ada, sama ada pegang pasport ataupun tidak. Macam itulah yang biasa saya buat lah. Faham. Jadi tidak diketepikan lah Tidak gitu. diketepikan Dia lah. masih lagi masih boleh tolong Masih lagi. boleh. Biasanya area-area mana yang selalu ada masalah kalau yang kamu masalah dapat? itu. Ya, macam masa-masa yang selalu which area kah ataupun a little bit of everywhere juga? Sebenarnya aduan ni bertumpu di semua kawasan. Di mana kawasan yang ada infrastruktur, di mana kawasan tu ada perkhidmatan yang menggunakan perkhidmatan kerajaan, ada ofis apa pejabat kerajaan, di situlah ada aduan. Contohnya macam bukan setakat di Kota Kinabalu, di Papar apa semua kan. Semua ada pasal lalat pun di kampung terlalu banyak. Itu dua benar lah kan. Kami pun kena juga dan kami kena turun padang lihat kebenaran kesahihan aduan lalat tu kan daripada mana punca apa semua, dan kami dapat terimalah benda tu dan kami dapat tangani lah. Jadi Encik Fauzi, kalau di area pendalaman lah kan yang macam dorang ada yang tidak line, ada yang tidak sumber untuk macam buat aduan. Kalau begitu macam mana tu? Okey, kami ada satu program yang kami panggil KAB, iaitu kaunter aduan bergerak. Dan pejabat saya memang meletakkan program ni adalah program yang wajib dan kita ada sasaran setiap tahun untuk buat KAB ni. Kaunter aduan bergerak ni kami akan pergi ke tempat-tempat yang tidak ada talian internet. Kami juga mengikut program daripada agensi lain, kadang-kadang ada mobile servis daripada semua agensi dan kami akan tumpang lah. Tapi kebanyakannya kaunter aduan bergerak ni kami akan pergi buat sendirilah. Contohnya baru-baru ni kami pergi ke Karamuak, nama tempat tu. Karamuak tu peta Sabah tu dia di tengah-tengah. Memang jauh lah kan. Banyak lagi tempat lain kami pergi. Sorry. Banyak tempat, sorry. sorry. Nampak terus. Boleh dicela. Boleh. Berapa saya tu tanya kan berapa kali satu tahun tuan bikin macam kaunter bergerak ni? Okey, kalau kaunter aduan bergerak ni secara puratannya di Sabah ni mungkin sebanyak dalam 15 kali lah. Setahun. Faham. Okay Memang lah. kami akan pergi ke tempat-tempat yang jarang orang masuk, tapi terdapat perkhidmatan kerajaan di situ, dan tidak ada ni lah talian internet apa semua ni. Mungkin ada pun tidak kuat lah. Jadi kami akan ke sana lah untuk
menerima aduan apa yang ada di ketidakpuasan mereka terhadap apa yang ada di sana lah. Okey. Sebelum kita meneruskan kita punya sesi interview, Okey. kita rehat-rehat dulu, kita minum-minum dulu. Tadi tu okey? kan interview Ya. kan? Okey, Sesi okey. cerita-cerita kita. Alright. Ya, cerita. Boleh, Kan boleh. sembang santai kan? Boleh. Okey. Jadi sebelum kita beransur, kita jumpa lagi di Borneo TV Sabah in the Eyes of the World. Baik, baik. Okey, kembali lagi bersama kami di Borneo TV, Sabah in the Eyes of the World. Okey, Encik Fauzi. Ya. Okey, kita akan sambung balik kita punya cerita-cerita tu tadi tu. Boleh. Okey, saya mau tanya Encik Fauzi. Okey, di manakah yang macam aduan daripada rakyat yang kamu kasih fix lah kan? Di mana tempat ataupun area yang boleh nampak dia punya, how do I say, boleh nampak dia punya Perubahan? perubahan yang ketara. Di mana nampak dia punya perubahan dekat Sabah ni begitu. Okey, saya masuk di Biro Pengaduan Awam ni pada hujung tahun 2023 lah. Oh, okey. Dan banyaklah kami menerima sebenarnya aduan-aduan. Untuk menjawab soalan daripada Michelle kan. Sebenarnya kalau kita melihat nampak atau tidak tu, kalau kita lihat dengan mata kasar tu memang tidak berapa nilai jelas. Tapi kebanyakan yang aduan kami selesaikan kan adalah aduan yang perkhidmatan yang contohnya aduan kasar di mana-mana agensi ya. Tapi bila menerima aduan kepada kami dan kami buat teguran ataupun siasatan dan agensi telah berjanji untuk memberi apa orang bilang penambahbaikan dan cuba pergi ke kaunter-kaunter sekarang. Adakah mereka orang bilang melayani individu-individu yang meminta perkhidmatan dia dengan cara kasar ataupun tidak? Kalau di hospital-hospital boleh pergi. Kita tengok jarak antara orang bilang untuk menerima servis. Contohnya di hospital kan servis. Adakah jarak dia tu tidak mengikut orang punya piagam pelanggan ataupun orang sudah patuh? Begitu. Ada lagi macam contohnya yang saya dapat tackle adalah kita punya bekalan air luar bandar yang mungkin ada masalah dan rakyat nampak kenapa bertahun-tahun tidak siap kan. Jadi kami akan masuk campur tangan dan sesi libat urus bersama orang kampung, agensi terlibat dan kami dapat membuatkan mereka tahu apa masalah dan agensi pun dengan segera orang bilang mengambil tindakan untuk menyegerakan projek yang bekalan elektrik luar bandar tersebutlah. Begitu. Jadi Encik Fauzi, Hasya curious sebenarnya. Mesti dalam banyak-banyak aduan ni, adakah satu aduan yang betul-betul terkena di hati Encik Fauzi? Macam yang aduan ni memberi impak yang besar kah ataupun betul-betul memberi emotional impact kepada Encik Fauzi gitu? Ini ada satu aduan lah. Bukan saya pada saya, tapi satu pejabat saya lah semua ya. Isu ini sebenarnya sensitif, tapi kita demi orang cakap kebaikan, kita sebut saja kan tidak ada masalah. Kita sebab kita pun sudah tahu punca dia apa benda. Masalah air lah ya. Jadi kemarahan orang terhadap masalah air ni kan masa tu membuat-buat. Mungkin ada orang yang provok kan. Jadi satu hari tu kami dapat dalam 700 lebih aduan. 700. Itu standard kan tu kan? Tidak standard. Itu kalau standard berapa lah tu? Standard tidak banyak. Dalam sehari dalam 10, 11 aduan kan. Sebab bukannya semua orang bilang agensi kita ni membuat kesalahan ataupun tidak memuaskan hati rakyat. Tapi mungkin masa tu ada provokasi daripada mana-mana pihak. Ada mungkinlah kami tengok benda tu kami punya sistem kena hack. Jadi kena hack termasuk 700 lebih aduan. 700 lebih hanya aduan. untuk menyebut pasal air.
Tapi itu semua orang memang real lah, 700 Tidak tu. real. Oh, buat Ini sesuatu. yang menyentuh hati perasaan kami bukan apa, bukan masalah dia tidak real atau real. Perkataannya digunakan. Di segala makian, apa semua, cakap kami tidak buat kerja. Guna perkataan yang kalau di dalam media ni tidak boleh guna lah. Maki-maki perkataan F semua tu, semualah timbul semua tu. Jadi bila cek teknikal di HQ, di ibu pejabat kami, memang kami punya sistem kena hack lah. Jadi itu memberi kesan pada kami lah. Macam begini kah orang marah sama kami, sampai kami punya sistem dihack, orang masuk ke dalam tu dan orang sebenarnya boleh baca apa yang diorang buat aduan pada kami. Jadi macam mana lah Tuan Fauzi actually kasih macam overcome itu situasi? Okey, Macam mana kita kamu? bekerja secara profesional. Kita report kepada ibu pejabat dengan masalah ini dan ibu pejabat pun respon. Sistem kena hack dan saya minta diorang delete lah. Delete tapi kami baca betul-betul benda tu. Apa benda mana yang benda. patut di-delete, Ya, apa yang patut mana patut di-delete, yang ya. disimpan gitu. Tapi bila saya tengok semua tu semuanya macam tak boleh inilah, tidak boleh pakai. Ada juga aduan tentang bekalan air ni yang kita boleh handle lah. Tapi bekalan air ni dia jatuh pada kerajaan negeri Sabah. Jadi kita forwardkan kepada kerajaan negeri Sabah. Dia ada sistem aduan sendiri. Jadi Tuan rasa macam mana cara yang lebih efektif untuk rakyat buat aduan yang macam efektif, Yang profesional, betul-betul. cara-cara macam mana yang betul rasa? Baik, ini peluang saya lah untuk mendidik Okey, guys, dengar betul-betul. Semua penonton di sana untuk membuat aduan yang lebih efektif. Kita ada beberapa cara ya. Jika kita ada masalah aduan, kita mau buat aduan, boleh masuk kami punya portal. Portal tu SISPA lah, SISPAA. Google saja letak SISPA akan ada di situ. Dan kita daftar, masuk dalam SISPA tu daftar nama, IC, dan kita nyatakan apa yang kita perlu adu. Kalau boleh bergambar, ada gambar, ada bukti Bukan dia. selfie lah. Bukan selfie lah. Bukan gambar dia lah. Dan IC tu pun bukan IC yang inilah kan. Nomor IC berarti ni gambar yang problem tu lah. problem tu lah. Sorry, salah. Bukan selfie sama program. Ya. Letakkan nama tempat sebenar, lokasi dia. Okay. Jadi kami boleh lihat. Sebab melalui orang bilang aduan yang betul ini, kami boleh teruskan proses saringan kepada penyiasat. Penyiasat boleh call agensi. Jika tidak selesai, kami boleh turun padang melihat keadaan sebenar. Sehinggalah SLU ataupun sisi libat urus bersama agensi kami ataupun dengan pengadu untuk menyelesaikan masalah ini. Ada bisnes bukan bisnes awal. Ada timing kah untuk buat aduan? Time frame? Ya, kah 24 hours boleh buat 24 aduan? hours. Oh, tapi 24 orang hours. turun padang untuk fix the problem. Itu masa bekerja kami lah. Masa kerja. Okay. Tapi untuk saya saring kepada pegawai itu 3 hari lah. Saya dapat tu dalam email, saya saring pada tu 3 hari. Lepas tu saya punya penyiasat tu pula akan hubungi agensi dalam masa 5 hari. Dan agensi dalam masa 15 hari tu dia orang kena reply balik kepada kami lah untuk jawapan mengapakah diadu sebegitulah. Dan bukan di SISPA saja, kita ada aplikasi dalam handphone. Siapa ada handphone, dalam aplikasi Android ataupun iOS, kita boleh download Respon Rakyat. Respon rakyat. Ya, dia punya logo ada RR. Respon Rakyat. Itu lagi bagus. Mana-mana kita boleh tengok kelemahan ataupun apa-apa benda yang kita mau adu, kan? Adulah dalam tu. Akan sampailah pada kami. Jadi, Encik Fauzi, apa yang orang selalu salah faham pasal pengaduan awam ni? Macam mana tahu orang ada stigma yang, kalau aku buat pengaduan tak juga orang layan ni. Ini antara satu macam tu lah. Yang keduanya, buat apa saya buat aduan? Dia bilang kan, baru saya gembar-gemburkan kepada media. Diorang selalu ingat Biro Pengaduan Awam ni ataupun aduan sistem aduan yang lain. Kami kan kerajaan. Jadi kami berpihak pada kerajaan. Tidak. Kami tidak berpihak mana-mana, kami adalah pihak yang neutral. Neutral. Faham. So kalau macam Biro Pengaduan ni, kamu ada ke macam social media ke ataupun platform other than you guys punya website begitu untuk tengok yang macam kan Tuan bilang ada juga orang komen-komen dekat media ataupun posting dekat media yang tentang
betapa teruknya keadaan kah ataupun situation. Adakah Tuan punya macam social media untuk refer barang-barang yang dekat situ? Kami ada portal, maknanya Biro Pengaduan Awam punya portal lah. Dan semua di situ kami ada juga buat akaun TikTok lah, sikit sebanyak lah. Tapi semuanya berpusat di HQ lah. Di Sabah sendiri belum ada. Okey, jadi sebelum kita bersambung, kita rehat-rehat dulu. Okey, jadi kembali bersama kami di Borneo TV, Sabah in the Eyes of the World. Kembali bersama kami di Borneo TV, Sabah in the Eyes of the World. Saya Hasha. Dan saya Michelle. Dan kita sambung pada rancangan Sembang Santai Borneo. Okay, kita seterusnya akan masuk ke segmen... seterusnya, kita akan masuk ke segmen company Uncle ni lah, agensi ni lah. Kalau agensi Uncle ni mau menyelesaikan masalah, perlu berapa tim tu and perlu berapa kaki tangan untuk settle one problem? Okey, untuk satu-satu masalah ni kami akan serahkan pada individu. Itu penyiasat lah. Penyiasat saya di pejabat tidak ramai, mungkin ada dalam 5-6 orang lah. Tapi jika satu masalah tu tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan talian telefon, kami akan turun padang. Ya, jadi turun padang ni kadang kami buat 2 tim, ya, di satu-satu daerah lah. Contohnya ke daerah Sandakan, ke Tawau. Dan tim turun padang ni akan melihat keadaan sebenar yang terjadi lah. So kami akan target daerah mana dan yang aduan mana yang paling urgent sebenarnya, yang paling nak diselesaikan. Kami akan pergi sana dengan mendapatkan dulu maklumat lah di semasa kami turun padang. Selepas itu baru berhubung dengan agensi. Kan? Kalau contohnya tiang rebah, kenapa agensi tidak membaiki tiang tersebut, kan? Dari bukti dah ada, kami turun padang, hubungi agensi dan agensi mungkin ada maklum balas dan kami akan maklumkan kepada pengadu lah. Mungkin tunggu bajet untuk buat benda tu, kan. Jadi itulah memuaskan hati, apa orang bilang, hati pengadu lah. Okey, biasanya apa yang akan berlaku jika rakyat punya aduan tu tidak diselesaikan begitu? Macam mana kamu overcome begitu? Biasanya tidak setakat inilah. Setakat ini rasanya belum ada lagi rekod yang menunjukkan kita tidak melayani aduan. Okay. Tapi aduan yang tidak selesai itu ada, tapi ada sebab dia, ya. Sebab kita akan kategorikan aduan ini kepada 2 kategori. Satunya tu biasa. Satunya ini kompleks. Yang biasa ni kita boleh selesaikan mungkin dengan menggunakan telefon atau saja menggunakan teguran. Yang contohnya aduan-aduan seperti kaunter lambat, servis lambat, kan. Lepas tu keadaan menunggu di satu tempat agensi tu untuk mendapatkan servis tu, sementara menunggu tu tidak ada kursi. Ya, ataupun keadaan panas, tidak kondusif, itu mungkin yang biasa ataupun mudah. Maknanya agensi yang diadu itu boleh mengambil orang bilang tindakan dengan segera. Tapi ada juga aduan yang kompleks. Contohnya bekalan elektrik, ya, yang kita memerlukan bajet untuk membuat fasiliti ataupun membuat infrastruktur baru. Menunggu satu projek mungkin di rancangan Malaysia yang satunya lagi boleh sampai bertahun macam itulah. Ya. Ya, tapi itulah bila sudah dapat aduan macam ni, kita perlu untuk menjelaskan pada pengadu lah. Itu saja. Agensi memberi jawapan bahawasanya menunggu bajet untuk membuat begini. So setiap kali diorang follow up, baru kamu kasih inform lah. Ya. Kalau sudah ada info macam tu, biasanya kami minta pengadu untuk berhubung dengan agensi secara teruslah. Untuk melihat ataupun mengetahui status di manakah perkembangan yang diorang adu tersebut. Kan sekarang ni di laman web ada banyak
laman-laman web pasal pengaduan ni. Okey. Jadi mesti ada banyak orang yang confused. Macam yang mana satu ban yang mau dianu ni kan Okey. nanti takut Mau aduan tak di-refer. kena layan. Okey, begini. Okey, di Sabah ni, Sabah ya, kita cakap pasal hal Sabah lah. Sebabkan ni Borneo TV ya. Okey. Saya akan bezakan ini penonton kena bezakan ya. Aduan tentang agensi-agensi yang jatuh di kerajaan persekutuan. Contohnya imigresen, jabatan kesihatan, jabatan pelajaran, dan jabatan-jabatan lain yang di bawah persekutuan. SE pun, Sabah Elektrik pun masih di persekutuan. Ya. Mengadu pada kamilah SISPA. Ya. Okey. Yang keduanya di agensi-agensi seperti JKR, Jalan Raya ataupun Jabatan Air Negeri Sabah akan jatuh kepada Kerajaan Negeri Sabah. Mereka ada sistem aduan sendiri. Ya, di mana dia sistem dia tu iAdu. Boleh di Google juga iAdu. Di bawah orang kita gelar dia BIGONS lah, Badan Ordinance dan Integriti Negeri Sabah, BIGONS, Badan Integriti dan Ordinance Negeri Sabah. Okey, selain tu di laman web ni juga setiap agensi ini dia ada portal aduan dia sendiri. Ya, contohnya KPDN KK dia ada sistem aduan dia. JPJ pun ada sistem aduan dia ya. Kementerian Pendidikan pun mungkin ada sistem aduan dia ya. Bezanya dengan kami adalah satu, kami adalah pihak ketiga yang neutral. Ya. Macam middleman lah. Middleman. Jadi orang tu macam more spesifik lah gitu. Kalau diorang ni, diorang akan menguruskan aduan mereka sendiri. Tapi kami akan menguruskan pelbagai aduan. Dan aduan daripada kami ni bukan juga mau bercakap apa, kami adalah sebagai pihak yang neutral. Daripada kalau agensi ni mungkin ialah dia agensi sendiri, kita adu di dalam dia. Ialah mungkin dia akan menyelesaikan secara sendirilah. Dia more tu macam kamu punya company ni macam more tu kasih suarakan lagi suara rakyat Ya, tu betul. kepada kerajaan Betul, lah. Seperti betul. itu. Okey, faham. Yalah, diorang memang Ya. portal kan, diorang Ya. portal platform. Nah, dan kami punya aduan ini jika tidak boleh diselesaikan di peringkat kami, kami akan bawa kepada pengurusan tertinggi di Malaysia, iaitu jawatan kuasa pengurusan mesyuarat pengurusan aduan yang tertinggi lah, iaitu dipengurusikan oleh kita punya KSN sendiri, Tan Sri KSN sendiri. Maknanya di sana akan dibentangkan masalah aduan di negeri-negeri seluruh Malaysia ni, termasuklah Sabah, mana yang tidak selesai akan diselesaikan di mesyuarat tu, dibentangkan. Jadi Tuan, kita kan di bulan kemerdekaan sekarang ni. Ya, betul. Jadi mestilah Biro Pengaduan Awam ada harapan mereka tersendiri untuk rakyat di Sabah. Jadi apakah harapan Biro Pengaduan Awam? Okey, harapan Biro Pengaduan Awam di Sabah ni di bulan kemerdekaan. Kemerdekaan. Kita ni dalam orang bilang kita sedar kita sudah merdeka. Tapi satunya tu kita kena ingat ya, kita kena ingat sebelum merdeka kepada mereka-mereka yang telah tiada lah, yang berjuang ya untuk kita dengan apa yang kita dapat sekarang. Dari itu saya minta saya sendirilah wakil daripada Biro Pengaduan Awam minta rakyat sedar keadaan sekeliling, apa yang tidak bagus, apa yang bagus. Sedar untuk kita bekerja untuk membaiki lagi sistem penyampaian kerajaan kepada ke arah yang lebih mantap, ya, lebih mampan, iaitu dengan mengadu apa yang kurang. Mengadulah. Suarakanlah. Ya. Inilah masanya. Inilah masanya untuk Ya. Jangan mengomplain. mengadu pasal cerita sudah. Boleh juga. Kalau ada yang mengadu pasal begitu macam mana tu? Tak ada, itu termasuk dalam kategori peribadi. Kami tidak layak. Untuk Biro Pengaduan Awam bolehlah melayari ya, portal kita lah di Biro Pengaduan Awam lah. Ya. Di portal dia type saja di Google, kita akan dapat lah. Okay. Dan di dalam tu kita cari SISPA namanya. SISPA. SISPAA. Tekan SISPA tu dan kita akan dapatlah dia punya apa orang bilang cara-cara dia untuk masuk. Dan juga kita boleh kepada respon rakyat itulah yang aplikasi tadi boleh download. Download respon rakyat, daftar di situ nama apa semua. Dan kalau ada aduan, kita adu ke sana. Itu saja.
Kaunter Mana aduan pun boleh walk in juga di UTC tingkat 5. Oh, UTC. UTC tingkat 5 tu tempat saya. Okey, insyaAllah. Okay. Thank you, Encik Fauzi. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada hari ini, cerita-cerita Sembang Santai Borneo. Okey semua, terima kasih kerana menonton Borneo TV. Sabah in the Eyes of the World. Jumpa lagi. Okey.